dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan luntur, lusuh seperti mana lusuhnya corak warna-warni pakaian bila ia telah lama dipakai, sehingga sampai suatu masa nanti orang sudah tidak mengerti apa dimaksudkan dengan puasa dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. وبعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak bawa satu hadis an Huzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul Islamu kama yadrusu وشيء ثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقول فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثلاثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan luntur, lusuh seperti mana lusuhnya corak warna-warni pakaian bila ia telah lama dipakai, sehingga sampai suatu masa nanti orang sudah tidak mengerti apa dimaksudkan dengan puasa dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk, itu ibadah haji, dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Dan Al-Quran akan dihilangkan semuanya
pada suatu malam sahaja, maka pada esok harinya tidak tinggal di permukaan bumi daripadanya walaupun hanya satu ayat di permukaan, maka yang tinggal hanyalah beberapa kelompok daripada manusia, di antaranya orang tua-tua, lelaki dan perempuan. Mereka hanya mampu berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimah la ilaha illallah. Lalu kami mengatakan juga, maka berkatalah lalu kami pun mengatakan juga, maka berkatalah Silah, perawi hadis daripada Huzaifah al-Yaman, apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah? Apa gunanya la ilaha illallah terhadap mereka sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang, puasa, nusuk dan sedekah? Maka Huzaifah memalingkan muka daripada Silah yang bertanya. Kemudian Silah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Silah itu. Kemudian Silah bertanya lagi sehinggalah akhirnya Huzaifah menjawab, kalimat itu dapat menyelamatkan mereka dari api neraka. Huzaifah memberkatakan jawapan itu 3 kali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni lah cerita tentang akhir zaman, yang di mana Quran Allah akan angkat, yang di mana ketika itu orang yang berpuasa tak reti pasal apa dia berpuasa. Orang yang tak faham tentang puasa. Orang yang sembahyang tak faham tentang sembahyang. Orang yang beramal ibadah haji tak tahu tentang amal ibadah haji. Orang yang bersedekah tak tahu apa itu sedekah. Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawa tanda akhir zaman besok, Quran akan diangkat. Maka tidak akan tinggal satu pun ayat di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika itu orang dah tak ada hafal Quran, dah tak ada orang yang tahu baca Quran. Ketika itu orang tak tahu tentang Islam. Ketika itu orang tak tahu hukum hakam Islam. Ketika itu orang tak tahulah ibadah-ibadah yang wajib ke atas mereka. Ketika itu orang dah tak tahu apakah Islam kecuali dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah tayyibatun. Kalimah tayyibah. Kalimah yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bawa hadis ini pada malam ini? Zaman itu akan berlaku. Kita hari ini tuan-tuan, kita tengok budak-budak, anak-anak masih lagi faham tentang puasa. Sedikit demi sedikit akan hilang tak faham. Dulu mentionnya bulan puasa kantin tak perlu buka, menghormati bulan puasa. Tapi sekarang kantin tak perlu buka, menghormati orang bukan puasa. Tuan Haji duduk zaman dulu dengan zaman sekarang. Kita lah duduk zaman dulu, zaman sekarang. Zaman dulu kita pergi sekolah bulan puasa tak buka kantin. Kerana apa? Menghormati bulan puasa. Kedai-kedai tak boleh dibuka kerana menghormati bulan puasa, kerana ramai yang buat. Tapi hari ini kantin diberi benarkan buka. Kerana apa? Kerana menghormati orang tak puasa. Pelik tak? Itu pelik. Itu sedikit hilang. Hari ini kita puasa. Puasa kita, kebanyakan puasa kita puasa umum. Mana apa? Menghilangkan dapar dan dahaga. Puasa kita tak boleh pergi yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang KPI-nya yang Allah nak. Dari puasa kamu bersyukur. Kita puasa, tapi sebab kita bersyukur kepada Allah, maka kita puasa. Hari ini kita puasa kerana kita rasa itu wajib. Kan Allah sebut la'allakum tashkurun, kan? La'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran. Dalam Quran ni satu bulan je Allah sebut nama. Allah tak sebut pun bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Allah sebut dalam Quran fihal hurum arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Tapi tak sebutkan Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram dan Rajab, Allah tak sebut. Tapi dalam Quran Allah sebut Ramadan. Unzila fihil Quran, turunnya padanya Al-Quran. Dua benda yang besar Allah bagi pada kita. Tapi sebenarnya ada lagi besar. Quran tu turun pada kita, kita beramal dengan Quran, alhamdulillah. Tapi ada besar sebelum beramal dengan Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kamu hendaklah membesarkan Allah atas petunjuk Allah ke atas kamu. Hari ini tersayang semayang tarawih. Adakah tuan-tuan sebab semayang tarawih hari ini kerana ikut-ikutan atau nak semayang? Itu soalan. Kalau ikut-ikutan kerana lah orang pergi semayang tarawih, aku terpaksa lah pasal dah jadi pakai orang panggil dah jadi adat. Bulan Ramadan kena pergi semayang tarawih. Lepas tu penuh 10 awal dia. Ni bukan tak 10 awal ni baru 7. Dah tak penuh dah. Kan? Sebenarnya dalam ayat itu yang besar bukan Quran. Yang besar bukan Ramadan. Apa dia ustaz? Ayat tu yang besar. Besar adalah kerana Allah tarik kamu datang berpuasa. Besar kerana Allah bagi hidayah kepada kamu mengingatnya. Besar kerana Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada kamu untuk membaca Al-Quran. Besar kerana Allah bagi hidayah kepada kamu rasa nak beramal dengan apa yang diturunkan Al-Quran. Itu besar. Selepas itu ada lagi besar. Selepas itu lagi besar apa? Setelah kita berpuasa, kita rasa apa dengan puasa kita? Ini tak tahu ni. Sekarang ni budak-budak puasa, dia tahu puasa je. Batal puasa. Ustaz, korek hidung batal puasa tak? Batal ustaz. Batal. Ustaz jawab batal. Ustaz, mandi batal puasa tak? Ustaz, berkumur bakal. Itu tak tahu dah. Mula-mula tak tahu hukum hakam. Jauh dengan fiqh puasa. Fiqh puasa dah jauh. Niat pun tak tahu nak buat macam mana niat. Kita masih lagi ada tahap, ada lagi orang yang macam tu. Tapi sampai satu zaman besok orang dah tak puasa. Buka. Allah buka sikit kan. Itulah sebut tadi kan. Buka kantin kerana menghormati orang tak puasa. Kita faham bulan puasa orang dulu Cina pun tak berani makan depan ramai-ramai kan. Sekarang dah pandai, dah berani kan. Pasal apa? Dah tak ada hormat bulan puasa. Kita pun sendiri dah tak ada merasakan itu satu kehormatan kepada kita. Lama-lama buka lah kedai. Mula kita sekolah ke kedai lah buka. Maka macam biasalah bulan Ramadan kan. Lama-lama kita tengok orang tak bawa, orang masuk kedai macam biasa je. Lama-lama dah tak tahu tentang puasa. Allah sebut puasa. Hari ini kita puasa awam. Itu peringkat yang paling rendah. Kerana kita puasa hari ini bukan puasa kerana berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Aku telah mewajibkan puasa ke atas kamu dan orang-orang sebelum kamu. Makna syariat ini bukan syariat kita saja tuan-tuan.
Syariat inilah syariat orang sebelum kita. Allah wajibkan. Soalan, Allah wajib ke atas kita, Allah nak benda kat kita ke? Kita puasa tuan-tuan, tuan-tuan dapat benefit ke? Allah dapat benefit. Adik apa Quran, adik dapat benefit ke? Allah dapat benefit. Itu soalan. Kita puasa hari ni, kita dapat benefit ke? Allah dapat benefit. Allah tak nak puasa kita. Allah tak nak puasa kita. Allah tak mau tarawih kita. Allah tak mau baca Quran kita. Tapi kita mengharapkan, satu lagi tadi, hidayah Allah. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu besar, tuan-tuan. Sebab ketika bulan Ramadan ni kecil, yang besar adalah rahmat Allah, yang besarlah hidayah Allah. Tak ada rahmat Allah, tak ada hidayah Allah. Tak ada hidayah Allah, kita tak kenal Allah. Kita tak rasa bahawa puasa itu adalah satu nikmat. Itu sebenarnya syukur, la'allakum tashkurun. Betul tak? Surah ayat tu, la'allakum tashkurun. Allah ta'kibkan ayat itu, mudah-mudahan dengan puasa kamu bersyukur. Kita bersyukur atas apa? Setiap kita bersyukur atas apa? Atas nikmat, betul tak? Maka puasa yang kita amal hari ini, adakah kita merasakan itu nikmat daripada Allah atau bebanan Allah daripada Allah? Kalau nikmat, kita akan bersyukur. Ya Allah, kalau sebelum ini aku tak mampu untuk berpuasa Isnin Khamis. Ya Allah, kalau sebelum ini aku tak mampu untuk berpuasa 3 Yaumul Abyad. Tapi bulan Ramadan kau wajibkan ke atasku dan aku sepatutnya bersyukur dengan kewajipan yang kau berikan kepadaku. Aku tak mampu untuk manage masaku untuk baca Quran. Itu Ramadan tadi. Tapi bulan Ramadan engkau bagi aku ruang manage masa untuk baca Quran. Bagi ruang untuk aku manage masa untuk duduk di masjid. Beri ruang untuk aku manage masa aku untuk mendengar tazkirah. Kan sebelum tak sempat, tuan-tuan. Tak sempat, memang tak sempat. Balik kerja penat, lepas maghrib dah nak tidur, makan pun semua nak tidur. Kan tak sempat. Tapi bulan Ramadan Allah ilhamkan kepada pengelola surau buat tazkirah. Itu pun tak maulah, susahlah ustaz. Tazkirah ni ustaz, habis tarawih lambat. Tarawih pun 8 je pun. Tak kena 20. Kan? Tak faham, orang tak kenal Allah. Jadi orang puasa kalau tak kenal Allah, dia akan puasa yang mula-mula faham puasa kerana terpaksa puasa, beban. Maka dia tak puasa, dia puasa kerana mak bapak dia kena suruh puasa, ataupun orang lain puasa, dia tak puasa, dia malu. Dan maka dia tak tahulah hukum hakam. Mula-mula tak tahu hukum hakam, akhir-akhirnya tak beramal terus dengan puasa. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan amalan-amalan solat lain. Lepas tu siapa akhir zaman tak ada orang yang solat. Yang tinggal hanya orang mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang dia mengucap la ilaha illallah. Akhir zaman tak ada orang solat, tak ada orang puasa, tak ada orang beramalkan haji, tak ada orang yang tak ada orang yang buat amal ibadah, dan Quran Allah angkat. Allah Quran angkat macam mana, tuan-tuan? Mula Allah matikan para ulama. Sebab itulah bila hilangnya Al-Quran, Allah hapuskan, Allah angkat ayat Al-Quran, tak ada seorang pun ingat dah ayat Al-Quran. Tak ada seorang pun ingat dah ayat Al-Quran. Hari ini tuan-tuan tak kerti baca, kan? Tak kerti baca Quran. Siapa tak kerti baca? Ramai tak kerti baca Quran. Tak ada pun gerak nak baca, hati nak baca Quran. Ataupun ada, tunggu dululah, pencin besoklah aku balik, aku masuk masjid, aku baca Quran, aku pencin, tunggu pencin. Sebelum pencin dah kiok. Sebelum pencin dah mati, tak sempat juga. Begitulah. Akan akhir zaman besok,
generasi itu bercita-cita nak belajar dengan nenek moyang ni macam tu. Lama-lama tak ada ruang tu tadi, tuan, tak ada ruang tu tadi. Ruang tu kita punya ke? Tuan-tuan, datang sini, Allah bagi ruang kita sembahyang tarawih. Sebelum ni sibuk dengan apa? Maghrib Isyak. Antara Maghrib Isyak atau antara Isyak dengan pukul 12 sebelum tidur. Sibuk dengan apa? Sebelum Ramadan. Tuan-tuan sibuk dengan apa? Makan, minum, siap-siap baju, gosok baju nak pergi kerja. Gosok baju nak pergi kerja. Ada ruang tak untuk datang masjid? Oh, tak ada, ustaz. Penat dah. Besok pagi-pagi pukul 5 dah nak keluar. Penat, ustaz. Tapi bulan Ramadan Allah bagi. Ruang tu kita boleh ketepikan, Allah bagi. Ruang tu dia punya juga. Ruang yang ada, waktu yang ada ini, yang ni kita beramal ini, dia punya. Dia yang bagi, tarik. Pop. Sebab tu kita bila sampai Ramadan ni, satu bulan yang Allah Maha Pemurah, pemurah Allah di situ. Rahmat Allah yang besar itu di situ. Orang tak nampak. Rahmat Allah yang besarnya di situ. Tapi besok bila dah tak ada niat orang nak mengaji, Allah tak buka pun ruang untuk hati kita untuk mengaji. Jadi Allah tak buka ruang hati kita, masa untuk kita nak datang ke masjid. Itu tandanya koho sikit. Akhirnya tanda sikit-sikit kita tinggalkan masjid. Akhirnya tanda sikit-sikit kita tinggalkan ilmu. Akhirnya tanda sikit-sikit kita tinggalkan ulama. Bila mati ulama, mati ilmu, tak ada orang yang nak menyambung ilmu yang ulama bawa, maka matilah Islam. Bila mati Islam, maka itu tandanya dah duduk di penghujung akhir zaman. Maknanya kita ni akhir zaman ni belum, kita ni belum lagi, tuan-tuan. Memang dah akhir zaman, tapi selagi mana tuan-tuan nampak ada ulama, selagi mana ada orang yang hafal Quran, selagi mana ada orang yang sembahyang, selagi mana masjid hidup, selagi itulah belum lagi akhir zaman. Akhir zaman yang disebutkan kiamat. Akhir zaman kiamat besok juga. Orang yang sebut la ilaha illallah tu tak tahu apa dia sebut la ilaha illallah. Apa dia pasal nenek moyang aku sebut la ilaha illallah pun mati. Allah hantarkan satu angin, siapa yang dalam hatinya ada la ilaha illallah akan mati. Itu dah the end of the hari terakhir untuk dunia. Maka dari ayat dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh tinggalkan zikir la ilaha illallah, zikir paling besar. Dalam hadis ini juga mengetahui, tuan-tuan, kita tak boleh tinggalkan Ramadan begitu sahaja tanpa mengambil, menarik rahmat Allah seluas-luasnya. Jadi duduk kasur masjid tarawih, itu rahmat Allah. Semayang baca Quran, itu rahmat Allah. Hidayah Allah. Dan mula hari ini kita kena faham bahawa kita puasa kerana Allah sayang kita. Wajib ke atas kita puasa kerana termasuk dalam Allah sayang kita. Pasal puasa ubat. Nabi SAW menyebut as-sawmul junnah. Saum adalah perisai. Puasa itu perisai dari segala benda. Perisai kepada nafsu, perisai kepada penyakit, kan? Kalau kita tanya orang Eropah, doktor, apakah benefit sebelum pembedahan kena puasa? Tak. Orang Eropah, orang kafir ni, pakar ni, tak kenal Islam. Dia tak buka Quran, dia tak kenal Islam. Tapi apakah benefit puasa sebelum buat satu pembedahan? Atau mengambil satu kita bila nak ambil buat satu check up doktor kata nak puasa. Kita tanya dia, orang lupa,
orang yang tak faham Islam, orang kafir. Tanya, apakah benefit? Jangan kita ni diwajibkan sebelum dia tak tahu kita ni diwajibkan. Tak, kita ni diwajibkan oleh Allah. Dia tu mewajibkan kita bagi pesakit. Mana lebih besar? Tu faham. Kena faham situ. Besarnya Allah, sayangnya kita, dia bagi puasa kepada kita bukan untuk dia, benefit untuk kita, bagi kesihatan, bagi kuat melawan kehendak nafsu, menyebabkan kita selamat dari api neraka. Itulah benefit sebenarnya puasa. Sebab tu tanya tuan-tuan, apakah adakah Allah nak kita punya pahala puasa? Allah tak nak. Allah sayang kita, dia wajibkan puasa. Sebab adakah dengan sebab itu kita tak rasa bersyukur dengan perintah wajib tadi? Bila tak dapat yang tu, tak dapatlah KPI, mencapai KPI puasa yang Allah nak. Kita tak dapat KPI puasa yang Allah nak. Kerana KPI puasa yang Allah nak, pertama takwa, yang kedua menjadi orang yang bersyukur. Itu dalam ayat yang disebutkan kutiba alaikumus siyam, dan ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi pada hadis ini tuan-tuan, ulama mengatakan ilmu tentang Islam akan diangkat, Al-Quran juga akan diangkat daripada permukaan bumi. Itu yang kita takut. Orang ramai hanya mengenali beberapa istilah Islam, tetapi mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan istilah-istilah. Puasa tadi apa maksud? Puasa lah tahan lapar je lah. Dah tahan lapar pun, dah berdahaga je lah. Tak faham apa yang kehendak Allah nak. Begitu pula mereka hanya sekadar mampu mengucap La ilaha illallah. Saya panjang ni, kalau saya nak terjemah La ilaha illallah ni lagi panjang tuan-tuan. Kenapa ya menyebabkan kita ucap La ilaha illallah? Allah wajibkan kita masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Tu kena bagi kuliah yang lain pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya rasa takat tu sahaja untuk pagi malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu daripada diri saya, hamba yang lemah. Sekurang-kurangnya apa yang kita bincangkan pada pagi malam ini mendapat manfaat, menghidupkan hati kita, mendekatkan kita dengan Allah, dan menjauhkan kita daripada benda-benda yang Allah tidak suka. Mudah-mudahan bincangan ini memberi manfaat kepada kita. Itu akhir majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa hamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Ramadan وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا